Sebab kita kata soalan. Jadi kertas soalan ni, okey ni kertas soalan you all ni. Tak kisah, kau kan guna foolscap paper tu tak kisahlah. Guna foolscap paper tu saya kan dulu ada senyap pesen yang cukup belah tengah ni. Okey dia jawab nombor 1.
Jawablah. Nombor 1 bajet nombor 1. Okey, lepas tu nombor 2 tulis kat sini. Lepas tu nombor 3. Lepas tu nombor 4. Misal kata takut pula nombor 1 dah buat-buat salah, tak payah kau nak beli liquid apa nak guna apa? Corrosion tape tu tak payah, lambat. Potong je. Kalau tu dah buat-buat salah, potong aja. Okey, jadi kalau yang ni pun tadi tak mau tulis nombor kan? Kalau tak tulis nombor, teruslah tulis kat tempat lain. Jimatlah sikit. Sebabnya kalau you upload banyak-banyak, teacher risau juga. Terganggu. Duk loading. Satu hal pula nak menguploadnya nanti. Kan? Kena plan elok-elok lah. You nak apa ni, nak cara you nak jawab besok. Kalau you nak pesen nak buat macam tu. Kalau korang rasa korang tu jenis tulisan besar. Kan? Satu page tu 4 soalan ke 5 soalan macam tu. Tak payahlah kau nak belah-belah tengah ni. Jawab je lah. Tadi mungkin akan guna 2 page. Jadi 2 page tu sebaik-baiknya kita nak you, kalau boleh lah, teacher harap you pandai lah nak tukar pada PDF. Soalan nombor 1, nombor 2, lepas tu nombor 3. Ikutlah. At least 2 page lah. Guna 2 muka surat. Jadi bila you upload tu, tukar dulu pada PDF, dia cantum terus upload. Senang macam tu. Teacher rasa PDF dengan gambar mana lagi berat dah? Gambar lah ke? PDF? Sebenarnya teacher prefer you dalam send kat teacher PDF dan senang teacher nak tanda kan. Tapi ikutlah macam mana. Okay, and then tu satu. Kemudian misal katalah tengah duk buka soalan, tiba-tiba hang, tak boleh nampak, tak keluar gambar lah, apalah. Kena cepatlah PM. Beritahu teacher, message teacher secepat mungkin. Supaya teacher akan bagi, orang kata solution, tolong you mungkin bagi soalan PDF pada you, you know. At least you, yang penting you hantar jawapan tu lah kan. Jadi kena cepat-cepat. Jangan kau dah habis, dah setengah jam habis exam, baru kau cakap teacher tadi saya tak hantar lah. Teacher tak boleh nak terima dah. Teacher pun jadi ragu-ragu, betul ke kau jawab tadi ataupun kau baru berjawab. Dah habis masa. Jadi apa-apa pun hantar jugalah. Kalau you rasa you ambil yang you upload tu macam tak clear, you rasa tak confident dengan you upload jawapan tu tak clear, PM je teacher dekat Telegram, hantar sekali lagi. Tapi mesti dalam duration time lah. Masa jawab 8.30 sampai pukul 10.30. Maksudnya apa-apa paling lewat pun teacher akan terima. Kalau you kata you ada tersilap ke apa, paling lewat pun sehingga 10.40 lah. Inilah masa kalau, sebab you sistem dia akan keluar sampai pukul 10.30. Kalau you send lepas ni dah akan jadi turn late. Tapi tak apalah, teacher consider, kita akan accept jawapan sampai 10.40. Ni kena dengar betul-betul. Tapi jangan pula engkau dah pukul 12 baru teacher tadi saya jawapan saya tak clear, saya baru nak hantar kat Telegram. Teacher tak accept dah selepas itu. Apa-apa pun you nak hantar, you nak kata you tertinggal ke apa, teacher anggap masih lagi dalam duration time yang teacher bagi ni, limitnya sampai pukul 10.40. Okay, so tolong ingat So cara nak menjawab besok ni lah. Okay. Ada 12 soalan bahagian A. Memang kalau the real question for paper 1 memang 12 jugalah. Ada 12 soalan. Lepas tu teacher cuba buat tu sebenarnya mengikut topik lah. And then section B tu teacher potong. Sepatutnya 3 pilih 2. Tapi teacher just buat untuk you all 2 pilih 1. Jadi tak payahlah kau nak jawab dua-dua. Tapi kalau kau ada extra masa, boleh lah jawab dua-dua. Teacher akan pilih lah yang mana terbaik, markah yang lebih tinggi untuk teacher ambil. Tapi kalau kau tak cukup masa, tak payahlah kau nak jawab dua-dua. Jawab satu je. Sama ada you jawab integration ataupun you jawab system of equation. Jadi malam ni dah boleh lah tengok apa contoh soalan system of equation ataupun apa soalan integration. Yang 8 markah, apa benda nak cari. Okay. Teacher harap you nampak lah yang tu. Okay, so untuk petang ini, teacher tak nak lah guna handout yang teacher baru buat ke apa ke, tak ada. Teacher just nak ambil handout yang memang teacher dah share kat you all. Kalau you perasan, teacher pun tak tahulah korang tengok ke tidak. Allah, sekejap. Kalau you perasan, teacher ada bagi revision kan. Revision form 4 dan form 5. Memang revision tu dah soalan pada buku je. Tapi soalan dia pun bagus. Jadi teacher nak ambil soalan satu je lah kita buat. Kita akan bincang soalan ni. Ada kan teacher bagi soalan ni? Perasan tak? Perasan tak kelas? Teacher ada bagi soalan ni. Handout ni dekat group you all. Kat group revision ke kat group kelas, teacher pun tak ingat lah. Perasan. Ada kan? Dah buat ke tidak? Ada yang cuba buat tak? Sebab teacher bagi jawapan kat you all kan? Teacher ada bagi jawapan ni. Okey, jadi yang mana kita nak cuba buat?
Soalan skala measure bukan soalan panjang lah. Soalan skala measure soalan yang 4 markah sahaja. Ya, besok soalan skala measure soalan 4 markah sahaja. Ambillah kita cuba buat soalan nombor 2. Nampak teacher tunjuk kat you ni. Jom kita buat soalan nombor 2 ni. Kalau you dah buat, you boleh check lah. Kan? Ataupun you dah boleh tahu dah jawapan dia berapa. Kalau you belum buat, you tengoklah apa yang teacher nak tunjuk ni. Okay, skala measure sebenarnya tolonglah aim untuk you target untuk dapat kalau dalam trial ataupun SPM sebenar, skala measure ni antara topik yang kita aim untuk you dapat jawab lah kan. Kita harap you dapat jawab. Allahuakbar. You dapat jawab. Cumanya konsep skala measure ni, bila kita baca soalan, kita kena ingat bukan hanya guna formula yang ada dalam skala measure, iaitu apa formula dia. You kena tahu macam mana nak tukar theta you daripada degree unit kepada radian unit. Kan? Formula ni memang tak akan diberi. Kan? So formula, list formula tolong make sure semua ada. List formula teacher tak bagi formula sebab teacher harap you all dah ada dah list formula tu. Nanti teacher, kalau siapa tolong tengok dalam group, tolong resend balik dekat tu. Kan teacher pernah bagi kat you sekeping tu. Guna list formula kat situ je. So degree kepada radian, maksudnya kita akan darab dengan, sebab nak tukar pada radian. Radian ni adalah pi kan. Pi per 180. Ini konsep yang kita kena ingat. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau nak tukar radian kepada degree. Radian pada degree kita akan darab dengan 180 bahagi dengan pi. So kena ingatlah konsep ni. Okey. Degree ke radian, radian ke degree. Okey. Sebab apa-apa yang kita nak guna sudut dalam ni, nak kira arc ke, nak kira area of sector, mesti theta kita nak dalam unit radian. Ingatlah tu ya. Kita punya theta mesti dah unit radian. Jadi you kena tahu macam mana nak convert unit ya. Ini apa yang teacher tunjuk ni adalah kita nak convert units. Janganlah ingat ni untuk esok saja, ingatlah sampai habis. Ingat untuk trial dan sebagainya kan. Okey, satu lagi kita kena tahu formula-formula yang ada dalam dalam skala measure. Kita ada formula S equal to R theta. R kan, S ni panjang lengkuk, R ni radius, theta ni adalah sudut. Sudut kita mesti dalam radian units. Dan kita ada juga formula apa? Formula area of sector. 1/2 R square theta. Kita ada ni dua formula ni, kalau diberi rasa dua ni je. Tak ingat ni, kita tengok list formula balik. Yang ini. And then apa nama ni? Mana ni kejap. Nak kecil. Kecil dia nak buat. Cuba share je sebelum kita terlupa. Cuba share je formula tu dekat group. Siapa nak share? Nanti nak share terus lah formula tu. Sambil-sambil cakap boleh kita tengok formula. Cuba share seorang formula yang teacher pernah bagi tu dalam group. Mana teacher letak? Oh, ada dah kat teacher ni. Macam mana nak forward lah? Forward. Kejap Okay, teacher forward lah kejap. Nampak tak teacher dah forward dalam group formula tu kan. Jadi kalau kita tengok formula untuk skala measure tak ada kan? Tak ada langsung tak? Formula 1, 2, 3 log progressions. Tak ada. Memang formula untuk skala measure memang tak ada langsung, tak diberi langsung ya. Kita ikut yang tu lah biar you biasa. So satu lagi ni, kemudian ada formula area of sector, satu lagi formula area of segment. Area of segment yang formula dia adalah 1/2 R square theta tolak sin theta. Okay, so area of segment ni sebenarnya tak ada pula. Kalau untuk esok ni tak ada lah area of segment ni. Tapi untuk you all ingat, you kena ingat sendirilah ni formula ni. Untuk trial nanti, teacher tu cakap lah pasal trial sebab korang kalau betul naik 3 bulan tu, berapa minggu lepas tu dah trial. Jadi ini 3 formula yang kena ingat dalam skala measure. Okey, dan dalam skala measure juga sebenarnya ada kemungkinan untuk you kena guna formula SOT. Formula SOT tu apa? Yang sin rule.
Walaupun besok tak ada SOT kan, tapi mungkin ada you nak cari segitiga tu, mungkin terpaksa guna formula SOT, sine rule atau cosine rule. Teacher bukan cakap untuk besok saja ni, teacher terus macam ulang kaji secara ringkas lah gambaran keseluruhan. Sine rule, cosine rule ataupun area of triangle. Kan 1/2 AB sin C. Ingat jadi dalam this one dia boleh guna formula dalam circular measure tu sendiri ataupun formula yang dalam SOT ya. Ini yang kita kena tahulah. Okey. So kalau kita tengok soalan ni sekarang. Kita tengok soalan ni sekarang sekejap ya. Ada orang nak masuk ke tak ada? Sekejap. Kita dah. Okey, soalan ni sekarang dia tanya kat sini dia ada bagi dua sektor kan. They have two sector. Allah, ada pula orang nak masuk. Dia ada 2 sektor. And then dia bagi sudut POR. POR you all tolong bila baca soalan terus pindah kat maklumat dalam diagram kalau dalam diagram tu tak ada. Okay. So yang ni sudut POR adalah 1.5 radian. Lepas tu OR sama dengan 8. Okey, kat sini 8. Cari apa yang kita nak kena cari? Radius of the sector PRS. Sector PRS. Oh, nak suruh cari sector PRS. Radius of sector PRS. Macam mana nak cari mana sector PRS? Macam mana kita nak cari sector PRS? Cari sektor. Okey, sektor PRS ni maksudnya sektor dia punya jejari sektor PRS. Kat mana sektor jejari sektor PRS? Kat mana jejari sektor PRS? Dia have to sector POS. Okey, ni satu sektor. Sekejap teacher lukis. Ni sektor yang pertama. P ni POS. Ini sektor yang pertama. Sektor yang kedua adalah dia berpusat kat O. Jadi dia 18. Oh, ni tak boleh baca tadi, sorry. POS dia ada jejari dia 18. Oh, kat sini 18 lah. And PRT dengan berpusat di R. PRT apa macam besar sangat apa? Betul, berpusat di R. ORT adalah garis lurus. Okey, dia ada 2 center ni. Satu dekat O, satu dekat R. Beri sudut POR 1.5. Okey. Okey, 8. Kat sini bila ni 8 ni, kita dah tahulah ni 10. Sebab dia tadi 18. So kita nak check radius PRS. PRS betul ke soalnya? Betul ke kita nak cari radius sektor PRS tu kelas? Cuba you tengok. Biasa kenapa gambar ada macam pelik sikit kan? Perasan tak? Sektor yang POS ni tak ada masalah. PRT ni macam tak center je dia punya ni. Kan?
Nampak tak? You perasan tak ni? Ke teacher je perasan benda ni? Kira banyak sangat teacher. Kan macam panjang je T ni kan? Gambar rajah ni tak betul. Okey, kalau lepas tu dia nak suruh cari radius sektor PRS. Betul kan sektor PRS? Pun tak logik tu pula. Kalau sektor PRS patutnya sektor PRT logik lah kan? Betul tak? Sebab PRS ni tak disebut sebagai sektor. Yang ini sebenarnya cara nak cari dia, cari PR je. Biasa ada silap sikit. Yang ni cari PR je. Sebenarnya cari jejari untuk radius PRT ni biasa ni. PRT bukan PRS. T dia adalah panjang. Jadi sebenarnya kita kena guna cari PR. Nak cari PR lah soalan dia ni sebenarnya. Panjang PR. Jadi nak cari panjang PR, ini dia cakap tadi. Kena tak boleh guna Pythagoras theorem sebab kat sini 1.5 radian. So apa yang kena guna? You akan guna cosine rule. Kalau kes yang ini you kena guna cosine rule. Ingat baliklah cosine rule sama dengan 18 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 darab 18 darab 8 cos tukarlah 1.5 darab tukar kepada degree. 180 bahagi pi. Okay. Sebab cos kita nak dalam degree kan. Kalau you nak cos dalam radian boleh. Tapi make sure you tukar mode pada calculator. Teacher bukan tak bagi you tukar mode pada calculator. Teacher takut kau dah tukar mode you pada radians kan. Lepas tu nanti kau kira benda lain. Dah terlupa dah nak tukar balik. Teacher risau yang tu. So baik you tukar radian ni kepada angle darab dengan 180 bahagi pi. You akan dapat cos berapa. So semua ni nanti you dah dapat. Cuba siapa nak tolong teacher kira. Kira dengan pantas. Kira dengan pantas sekarang. 18 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 darab 18 darab 8 cos dalam kurungan 1.5 darab 180 bagi pi. Siapa nak tolong teacher kira? Biasa soalan scalar measure, dia akan suruh kira shaded region lah. Kawasan berlorik tu kita kena kira nanti. Tapi tak apa, kita selesaikan dulu yang ni. Siapa dapat? Dapat berapa? Sekarang pula aku tengok benda ni macam panjang sangat. Patutnya sampai sini je T ni ha. Macam gitu. Kan PR. Yang barulah logik center dekat R. Sebab dia kata dia center dekat R. Lepas tu kalau dia suruh cari jejari sektor PR, logik lah suruh cari sektor jejari sektor PRT. Barulah kita guna ni. Salah ni, tak boleh sampai sini. Okey cepat, siapa yang ada kira dapat apa? 19.17 teacher. Dapat square root Dapat square root. 19.17. Ingat bagi jawapan akhir dalam 4 angka bererti, 4 significant figures. Tak CM tu kau tak tulis pun tak apa. Asalkan bagi jawapan dalam 4 angka bererti. Okey. Kemudian dia kata cari perimeter rantau berlorik. Rantau berlorik ni maksudnya macam mana kita nak cari? Kita kena cepat nombor rantau berlorik ni ibarat kita nak kena cari panjang lengkuk. Kita cubalah. Soalan B tu, soalan nombor 2 tu, kita kena cari perimeter dia sama dengan R untuk PS. Tengok kita pilih R untuk PS ni tambah R untuk PT tambah ST. Macam gitu. Tambah ST. Okay. So, jadi R untuk PS kita boleh kira. Kita boleh guna formula ni lah. S equal to R theta. Sebab kita dah tahu jari dia 18 dan kita dah tahu sudut dia 1.5 radian. Okay, tak ada masalah. R untuk PT. Okay, R untuk PT kita kena cari kita punya nak cari apa? Kena cari sudut lah kat sini. Sudut sini berapa? Sudut PRT. Sudut PRT
Macam mana nak cari sudut PRT ni? Macam mana nak cari sudut kat sini? Siapa ada idea? Tak cerita padam. Kalau nampak serabut. Serabut. Macam mana nak cari sudut PRT? Ayolah sudut PRT. Siapa ada idea? Yang ni tadi berapa? PO. Sini 8, jadi kita tahu ni 10. Yang ni 18. Sekarang ni tadi kita dah tahu dah 19.17. Macam mana kita nak cari sudut ni? Kita nak cari sudut ni kita tak boleh tahu. Kalau kita tak boleh terus tahu nak kira macam mana. Sebab sini mana ada bentuk segitiga kan. Jadinya apa yang kita boleh tahu sekarang adalah sudut kat sini. Sudut sebelah dia. Supplementary angle dia. Okay, supplementary angle dia apa dia? Kat sini. Macam mana nak cari sudut kat sini? Siapa nak beritahu teacher? Macam mana nak cari sudut kat sini? Kena guna apa? You boleh guna sine rule. Sebab sini you dah tahu dah 1.5. Kan? Sine rule ingat kita guna bila kita dah tahu dia punya partner. Kan? Jadi, kita kena cari dulu sudut apa nama ni? Sudut PRO dulu. Sudut PRO. Sudut PRO kita nak cari, kita boleh guna sine rule. Macam nak guna sine rule? Ingat lagi tak? X equal over 1 point. Sorry, X over 18 is equal to 1.5 tukar pada degree tadi jadi apa? Cuba you kira jap. Sin X. 1.5 radian tukar pada degree jadi berapa? Siapa tolong teacher kira jap. 1.5 darab 180 bagi pi. Dapat apa? 85.94. 85.94 bahagi dengan 19.17. Okey, kat sini kita akan dapat X lah. X ni. X you kira darab silang. You darab silang, lepas tu you tekan shift X, you akan dapat shift sign, nilai yang you dapat tu, you akan dapat sudut ni adalah 60, you cuba kira X you akan dapat nanti 69.49. Okey, tapi ni sudut sebelah sini, yang kita nak yang sebelah sini yang hijau ni. So kena tolak dengan 180 tolak 69.49, maka kita akan dapat 110.51. Okey, macam tu. 110.51, maka barulah kita boleh masukkan untuk cari kita punya RPT. Okey, so RPT kita adalah apa tadi RPT kita? 19.17 darab dengan 110.51 tukar pada radian. Dapat apa? Dapat berapa? 1.93. 1.93. Okey. Lepas tu tambah ST. ST kita berapa? ST kita berapa? Kalau kat sini 19.7. Kalau kita sebenarnya kita kat sini tadi kan. Ni 10. Sebab RT sama dengan PR kan. Sebab dia jari sebenarnya. RT dengan PR tu sama. Kalau PR tadi 19.7 kat sini 10. Maksudnya ST kita berapa? 9.17. Macam gitu. Jadi you kira lah semua ni. You kira semua ni nanti you akan dapat 73.14. Okay. Maksudnya kita guna formula apa? Guna formula sebenarnya untuk kira apa yang soalan nak tu memang kita guna formula
arc saja kan, S equal to R theta. Tetapi adalah beberapa maklumat kat situ, contoh nak cari sudut, nak cari side, kita pinjam juga formula pada SOT, sine rule atau cosine rule. Nampak? Tadi kita guna yang soalan pertama cosine rule. Yang kedua kita guna sine rule. Kalau dalam trial macam ni lah soalan dia. You kena guna banyak formula. Okay, so you kena tahu. And then ini cara ya, you tulis ni. Teacher tulis satu-satu. Cuma gambar kita ni tak comel lah tadi. Okay, kemudian kalau teacher tukar sekejap. Kalau teacher cuba lukis balik PA. Macam tu. Sekejap aku nak padam juga benda ni. Korang besok periksa admit dengan periksa apa? PSI. PSI. Ada PSI berapa bab masuk? Semua. Ha? Semua. Semua? Amboi, semua bab masuk? Soalan objektif ke subjektif? Soalan objektif ke subjektif? Tak tahu. Objektif berbagai bentuk. Objektif berbagai bentuk. Berapa soalan cikgu bagi? Ustazah nak bagi? Tahu. Okey, luas kawasan Bolorik. Macam mana cek luas kawasan Bolorik? Luas kawasan Bolorik sebenarnya pertama kita cari area untuk, kalau kita tengok gambar rajah kita sekarang ni, macam mana kita nak cari area of shaded region? Kita ambil kira sektor PRT. Okey, luas PRT dia kena tolak. Dia kena tolak ni. Sekejap teacher lukis. Dia kena tolak ni. Yang teacher shaded warna orange ni. Tapi macam mana nak cari shaded warna orange ni? Kena cari area of sector POS tolak area of triangle. Okay, kita buat satu-satu Kalau you tak nak buat sekaligus, you buat satu-satu. Okay. Dalam example macam tu lah. Jangan nak tulis sekali. Okay, pertama you kena selesai dulu cari ni. Area yang teacher shaded warna orange ni. Jadi apa cara nak dapat area shaded, area apa nak tulis? Area PRS sama dengan area for POS. Area sector POS tolak area of triangle POR. Macam gitu. Okay, so macam mana kita nak guna formula area sector POS? Macam biasalah 1/2 18 radius kuasa 2 darab dengan 1.5. Okay, macam mana kita nak cari triangle POR? Triangle POR sama dengan gunalah 1/2 darab dengan 18 darab dengan 8 darab dengan sin. Berapa tadi korang kata? Sudut 110 tadi berapa korang kata? Sudut 110 tadi. Sudut 110 pula dah. Sudut 1.5 tadi berapa? 85 kan? 94. Macam gitu. Bila you tolak ni, you akan dapat area pada shaded warna orange ni. Okey. Dah dapat yang itu. Carilah, barulah cari area untuk shaded region adalah area of sector PRT tolak dengan area PRS. Macam gitu. So carilah area PRT dapat berapa, tolak dengan area PRS. Okay, teacher tunjuk je lah benda macam ni, tak adalah tunjuk kat you all. Detail memang banyak area yang you kena buat berkali-kali. Okay, so you akan dapat lah jawapan dia, teacher ada dah bagi dah. You sepatutnya akan dapat jawapan dia 183.22.
You kata Allah complicatednya teacher nak jawab soalan. Memanglah ini soalan dekat paper tu ya. Tapi kita buat ni bukanlah kata untuk soalan ni untuk keluar besok, tidak, tapi adalah konsep di dalam ini yang teacher duk terang ni akan you kena apply lah ya. Apply lah untuk cari area of shaded, tengok area of sector ya. So untuk you tu balik. Tapi untuk soalan 4 markah dia tak jadilah macam gini kan. Ini banyak benda kau kena buat ni. Ini siap-siap boleh jadi 10 markah. Soalan pertama je dah dapat 2 markah. Pertama, rantau belurik shaded region punya perimeter dah boleh dapat 3 markah dah kat sini. 3 ke 4 markah. Hak ni pun sama juga. Sekali kau cari kat sini kau dapat 1 markah dah. Tolak. Lepas tu ni tolak 1 markah. Jawapan lagi. So soalan ni sebenarnya boleh jadi 8 hingga 10 markah. Untuk besok skala measure tak ada lah banyak macam itu, 4 markah sahaja. Tapi ada konsep yang diterang sekarang ni, you kena apply lah kan. Sebab area triangle, area of shaded region. Triangle ni sebab triangle bukan 90 degree. Kalau dia 90 degree, korang boleh lah guna area biasa kan. Ataupun Pythagoras theorem. Kalau triangle tu bukan 90 degrees, bukan segitiga bersudut tegak, kita kena guna konsep sine rule atau cosine rule ataupun area dalam SOT. Ya, jadi kena ingatlah ni. Okay. Ada konsep-konsep yang boleh guna. Untuk soalan ni memanglah besar sangat ni kan. Tak adalah keluar soalan macam ni. Berbelit-belit nak cari. Tapi kalau dalam trial, kena get ready soalan macam ni. Trial dan juga SPM. Okay. Memang dia akan tanya. Nak tengok you faham ke tidak. Banyak konsep yang you kena buat. Nanti dia share lah yang ni. Korang jangan lagi saya yang serabut-serabut ni. Biarlah serabut pun. At least you boleh ni. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Untuk skala measure. Teacher open untuk skala measure. Ada apa-apa lagi nak tanya untuk skala measure? Kalau lately ni, kebelakangan ni, SPM kebelakangan ni, soalan skala measure dalam paper 1, kadang-kadang dia tak bagi suruh kira nilai tau. Dia nak jawapan dalam internal of unknown. You kena get ready jugalah. Kalau soalan trial lah, teacher sebut pasal trial sebab trial pun tak lama lagi dah. Korang bukan kena fikir pasal esok je, trial korang tu yang penting. Besok bukanlah kata tak penting, penting juga sebab nak top up markah PNGU. Tapi trial tu lah nanti. Kena get ready. Soalan-soalan trial, kalau skala measure kadang-kadang dia tak nak dalam ni, dia nak dalam pi, dia nak dalam theta, nak dalam sebutan theta. So kena get ready soalan macam tu. Cuma apa yang teacher nak terang kat you soalan ni tentang kita ingat balik bahawa untuk topik skala measure, apa yang you kena tahu, formula apa yang kena guna, formula dalam skala measure itu sendiri, iaitu cari arc, panjang lengkuk, area of sector, area of segment. Teacher pesan kalau cara nak ingat, tulislah, tampallah kat tepi dinding, tepi meja biar sentiasa nampak. Kan? Kalau mak you all spotting, korang minta satu notice board, tampallah kat dapur tempat ruang makan. Biarlah nak tampal kes tu, nak tampal apa? Tampal formula and math. Kenapa nak tampal sini? Sambil makan boleh tengok kata, tak adalah makan tu. At least makan sambil teringat, nampaklah juga. Kan? Lepas tu satu lagi boleh juga guna formula SOT. Bila masa nak guna formula SOT? Bila dekat diagram kita itu ada segitiga yang bukan bersudut tegak. Yang bukan bersudut tepat. Bukan sudut 90 darjah. Maka ada ciri-ciri triangle yang kita kena apply sine rule, cosine rule dan juga area of triangle 1/2 AB sin C. This formula, ingat, untuk segitiga, semua segitiga kecuali segitiga bersudut tepat. Tolong ingat tu. Okay. So ini konsep dalam skala measure. Skala measure dia boleh jadi agak simple, mudah, boleh jadi juga complicated, boleh jadi juga berbelit, boleh jadi juga soalan yang rutin, keluar logo dan sebagainya. Pernah jadi dah macam tu. So tapi sebenarnya jangan risau, insya-Allah masih boleh jawab lah. Cuma kena berhati-hati dan cuba faham soalan betul-betul, okey? Untuk besok sekali lagi teacher kata skala measure ni 4 markah saja. Tak adalah complicated macam ni Tapi you should know lah how to find the area of shaded region tu. Biasalah soalan-soalan macam tu. Okay, next kita pergi tengok ini tambah lagi ni. Yang ini apa? Differentiations.
Differentiation. Differentiation nak bincang yang mana? Okay, differentiation ni kan, pembezaan ni kan dia ada kena ingat, tak apalah teacher ajak you ulang kaji balik lah. Limit tak payahlah nah, limit tak ada, bukan tak payah, limit untuk esok tak ada, untuk limit. Tapi yang benda-benda lain kena ingat lah macam mana nak differentiate lah, basic how to differentiate, cari dy by dx. Ni yang basic lah, mesti tahu macam mana nak differentiate kan. Ingat konsep dia dato, darab, tolak. Ya, lepas tu dalam differentiation ni kita kena ingat kita ada macam-macam. Kita ada equation of tangent. Teacher nak cakap pun tak payahlah. Tak apalah. Cakap je lah. Tak ada lah besok ni equation of tangent atau equation of normal ni tak ada lah. Kena ingat related rate of change kan. Related rate of change ingat lagi tak? Ingat tak ni? Related rate of change, kalau kita ada dv by dt, ni soalan so check dv by dt, kita kena cari berapa lagi perkadaran dia? 2. Yes, 2. 2 tu daripada mana? Formula. Bagus. 1 daripada formula. Kan? 1 lagi? Soalan. Soalan ni yang ketiga soalan. Yang kedua. Yang kedua apa dia? Daripada given dia lah kan, apa yang dia bagi kan. Mungkin dia bagi rate of radius is 2 cm per second. Maklumat macam tu kan. Dia mesti ada 3. Formula givens, apa yang dia bagi, maklumat yang dia bagi tu, mesti dalam bentuk perkadaran lah. Saya kata dia bagi the volume, the rate of volume is 10 cm cube per second. Contoh itulah, itu maksudnya dv by dt. Okay, kena ingat jugalah, kena tahulah konsep ni kan. Biasa ingat ni 3 benda kena cari. Okay, selain daripada itu kena ingat juga kita ada approximate yang small change kan, yang delta y atau delta x. Tapi yalah, bila dah masuk soal aplikasi tak semestinya delta y delta x saja, boleh jadi macam-macam. Delta v, delta t, delta h, boleh jadi macam tu ya. Jadi konsepnya kita ulang balik lah. Macam mana nak cari delta x? Okay, delta x pula, delta y. Contoh ni contoh macam mana nak cari delta y? Delta y adalah dy by dx darab delta x. Ini je formula dia. Bermaksud untuk cari delta y, kita mesti kena juga bezakan kita punya equation. Contohlah katakan y kita sama dengan 3x square plus 2x. Okay, lepas tu dia beri x berubah dari 4 ke 4.01. Contoh tak? Ini adalah nilai x. Yang dia bagi perubahan x ada daripada 4 ke 401. Lepas tu dia bagi y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 2x. Jadi soalan suruh cari find the rate of change pula. Find the small of change of delta y. Soalan suruh cek delta y. Inilah formula delta y. Ya. Kalau dia bagi unknown lain, delta v contoh tak, kau buatlah dv by dt. Ikutlah equation kita tu kalau pasal v dengan t. Kalau v dengan h, buatlah v darab dengan v per h. Mesti kat sini darab dengan delta h. Ingat kat sini masih sama. Ni sama. Itu konsep dia. Kalau dia bagi you formula, macam tu juga you buat. Jadi di mana you kena differentiate kat sini. Hasil you kena buat first derivative tu kat sini. Okay. So yang ni kalau kita differentiate, kita akan dapat dy by dx. Berapa kita akan dapat ni? Kita differentiate ni. 3x square plus 2x. 6x tambah 2. 6x tambah 2. Yes, 6x kuasa 2. Okay. Macam mana delta x? Kita nak letak apa delta x? Nak letak apa delta x? 0.1. Ya, Kosong. 0.01 kan? Ada ambil setengah tu lah. Tak ada setengah bong. Apa yang tak ada tu ya? Tidak ambil setengah bong. RM7 berapa ringgit?
Tak dengar pula ni cakap. Oh, cuma hal. Mana setengah mana yang mau? Aduh. Ya. Kau kacau-kacau lah. Hati ambil dah. Sial lah tengok belajar dahaga pula. Aduh lah. Okay. So, apa kita nak letak dekat delta dy by dx? Yang ni lah tadi yang kita dah differentiate tu. Okay, yang kita dah differentiate tadi 6x plus 2. Okay, 6 tapi kau jangan letak x ni. X ni letak apa? Nah. X ni letak apa? Letaklah 4 kan? Nilai 4 ni okay letak 4. Delta x letaklah tadi yang korang kata darab dengan 0.01. Dia boleh jadi kadar perubahan ni makin meningkat. Macam ni daripada 4 dia jadi 4.01. Dan dia boleh jadi juga dia semakin mengecil. Kan? Dia makin nama kata makin dia makin kurang. Boleh jadi 4 ke 3.99. Maka dia punya perubahan tu nanti akan jadi negatif. Okey. Cuba you kira sekarang berapa you dapat delta y? Kosong 0.26. Berapa? 0.26. 0.26. Itulah dia delta y. Inilah cara dia nak buat. Kalau dia tanya pasal delta ni, ya. Tapi yalah boleh jadi dalam in term of x, in term of y, boleh jadi dalam kata formula, apa-apa formula je lah. Okey. Okey, sekejap ya. Boleh faham tak cara dia nak cari delta ni? Kok terlupa lah, saya ulang lah balik. Boleh. Okay. Okay. Okay, itulah. Ini semua teacher ada bagi dah kat you all ni. Okay, lepas ni macam ni juga kan. Macam ni lah lebih kurang tadi. Bagi y berapa, lepas tu dia kata approximate change in y when x increase from 4 to 4.05. Lebih kurang soalan ni. Cuma yang ni nanti percentage change in y. Ni cari peratusan. Okay. Okay, kemudian integration. Integration, you kena ingatlah macam mana basic integration, macam mana nak integrate. Okay. Cara nak integrate, lepas tu apa benda ni? Dah ni dah. Okay, how can you integrate? Kita buat soalan nombor 3 lah dia. Cop. Integration kita masukkan dalam soalan pilihan. Soalan pilihan sebenarnya senang je soalan tu, tapi you kena ingat balik lah. Okay, kita tengok ingat balik basic integration. Konsep integration, kalau kita integrate y, ya, dia ada dua, definite, indefinite. Kalau indefinite dia tak ada upper and lower limits kan. So bila kita ni dia nanti hasilnya you akan dapat, you kena tambah C lah. Tapi kalau you integrate something yang definite, dia mungkin daripada A hingga B. Integrate Y A hingga B, maka dia tak ada tambah C. Okay, cuma you nanti bila integrate, you kena substitute nilai B dengan A tu. Kan apa yang dapat dekat equation yang dapat kat sini, substitute dengan B. Pula lah apa, substitute dengan A. Okay. We have definite and indefinite. Okay. Kalau indefinite dia tambah C, maksud integrate macam biasa. So konsep integration ingat balik. Ya, kalau kita ada, sebenarnya integration lagi mudah lah. Sebab dia tak ada law kan. Dia tak ada product law, dia tak ada quotient law.
Yeah, dia tak ada power law tu, tak ada law tu. Senang je. First, you kena ingat basic macam dia nak integrate. Katakan kita ada 3Y kuasa 2. Kita integrate. Kita akan dapat 3Y kuasa 3 per dengan 3 tambah C. Lepas tu yang mana boleh simplify, simplify lah. Maka dapatlah jawapan dia Y kuasa 3 tambah C. Ni basic ya, sangat basic. Power tambah per dengan power yang baru. Tambah dulu baru bahagi dengan power yang baru. Ya, ini benda yang basic tolonglah betul supaya at least you akan dapat K1. Ya, teacher sangat risau kalau macam mana lah kita nak bagi makan kalau kau yang basic pun kalau korang dah salah. Teacher harap sangat yang basic tolong ingat ya. Konsep macam mana nak integrate. Hak lain tu mungkin ada benda lain kena buat simplify dan sebagainya. Mungkin dia boleh macam confuse ke apa tapi yang basic ni tolonglah betul ya. Kena make sure betul. Ini kalau macam ni dia ada satu lagi pattern. Macam mana kalau dia ada apa ni kurungan. Ingat tak? Bila saya kena integrate 2x tambah 3 kuasa 5. Contoh tak kan? Dy by dx. Nak integrate ni macam mana? Integrate samalah juga. Tambahlah power dia dulu. Tak payah nak fikir benda lain. Tambah power. Dia akan jadi 6 per dengan 6. Ambil balik power tu. Tapi yang ni bezanya kena differentiate yang dalam kurungan. Dy by dx ni. Kita differentiate dalam kurungan dapat apa? 3 dapat kosong, 2x dapat 2. Ini tolonglah ingat ni 2 je. Sangat-sangat basic konsep dalam integration yang untuk you dapat K1 yang pertama. Tolonglah ingat ya. 2 je bentuk dia integration ni. Ini yang basic lah. Lepas tu ni kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan kita tambah power dekat composite function kita tu. Jadi 6. Lepas tu kita differentiate dalam 2 ni. Kenapa dia dapat 2? Sebab kita ambil ni. Okay. So dapatlah 2x tambah 3 kuasa 6 per dengan 12. Tambahlah C sebab dia indefinite. Tolong ya. Lepas tu lain-lain dah tak ada apa dah. Lepas tu dia mungkin kalau dia jadi definite dia you masuk je lah nilai tadi. A dengan B tu dalam ni. Lepas tu korang tolak. Itu je. Tapi untuk dapat markah yang pertama memanglah make sure you kena buat betul-betul dia punya integration ni. Okay? Dia faham tak tu? Ya? Ingat lah. 2 bentuk je integration. Sebenarnya lagi mudah. Cuma you all semua selalu risau kalau ada area volume kan. Tak adanya area volume tu. Area volume tu tak ada lah. Ni siapa yang masuk ke laku petang ni macam-macam dah tahu. Yang tak masuk tu. Ni nak tujuan bagi tahu kan nak bagi soalan bocor. At least nak kecilkan jugalah skop tu. Kesianlah kat you all pun kan. Kau kata apa benda lah nak study ni. Banyak sangat nak study. So tak ada area volume tu memang tak ada. Jangan korang risau lah. Okey, apa lagi dalam integration kita kena tahu? Ini yang basic ya. Ini basic. Apa lagi dalam integration yang kita kena tahu? Siapa nak beritahu teacher? Law kot. Law of integration kan. Law of integration. Law of integral. Law of integral yang ni lah. Kalau kita ada, kita integrate A ke B fx contoh tak? Sama dengan 5. Jadi kalau kita buat sebaliknya B ke A, dia akan dapat negatif fx. Kita akan dapat negatif 5. Macam itulah contoh ni. Ataupun kalau kita ada integrate daripada AB fx plus gx. Yang ni you all boleh splitkan dia jadi 2. AB fx plus AB gx. Macam gitu. Kan? Ini antara law-law dalam integral lah. Okay. And then apa lagi kita kena tahu? Satu lagi ingat. Apa dia kita boleh guna dalam integration ni bila dia bagi soalan cari equation of curve. Ingat equation of curve. Bila soalan kata find equation of curve, mesti dia tak akan bagi you y equal to berapa. Dia akan bagi you dalam bentuk dy by dx. Kalau dia tak bagi korang dalam dy by dx, dia akan sebut gradient function. Jadi tolonglah alert dengan 2 benda ni lah. Ya? Kalau soalan kadang-kadang saja nak menyakat tu, nak baik sikit, rasa macam baik sikit tu, dia bagi okay, given that dy by dx is berapa? Find the equation of curve.
Maksudnya you nampak lah. Sebab you tahu konsepnya bila kita integrate saja dy by dx, kita akan dapat y. Ya, tolong ingat ni. Integrate dy by dx akan dapat y. Tapi kalau soalan tu saja nak tengok, nak uji pelajar dari segi kefahaman, familiar dengan term atau tidak, nak tahu apa maksud dy by dx ni, dia tak bagi dy by dx, dia akan sebut given the gradient function is ... So, find the equation of curve. Jangan pula kau, apa pula gradient function ni? Dia tak tahu benda pula. Sama lah benda ni. Ni benda yang sama ni. Sama. Jadi apa yang kena buat? Dapatlah apa pun gradient function, teruslah integrate. Jadi kalau mungkin lah that equation you have to expand dulu ke apa ke, expand lah dulu, barulah you integrate, maka you akan dapat equation. Dah tulis balik lah. Cara-cara nak cari, tak apa cik contoh kat sini Cara-cara nak dapat equation of, ni pun ada. Tapi ni equation normal. Kejap kita ambil soalan ni lah. Ni kita ambil soalan ni, cantik ni, ada ni. Gradient function of the curve. Nampak Gradient function of the curve 4x minus 2. Ini maksudnya dy by dx lah ni. Soalan suruh cari equation of curve. Bila soalan suruh cari equation of curve, maksudnya you kena integrate dy by dx equal to y. Okay. So bila integrate this one, integrate lah. Kalau dah terlupa nak tulis, terlupa pula nak tulis ni, tak apa. Kalau dia SPM setakat cik tanya paper tu, maklumlah ambil SPM ni kadang ni nyanyuk-nyanyuk belakang ni, lupa nak tulis ni. Dy by dx tak apa, diabad. Boleh dimaafkan lah, lupa nak tulis. Asalkan integrate betul tu pun dah syukur. Kan, terlupa nak tulis ni tak apa, pergi tulis ni je. Integrate 4x minus 2. Okey lah. Lepas tu integrate lah betul. Jangan pula kau tak integrate betul-betul pula. Integrate lah. So akan dapat 4x kuasa 2 per 2 tolak 2x. Apa nama ni? Tambah C. Mestilah tambah C sebab kita tak ada upper and lower limit. Kena tambah C. So inilah kita punya equation curve. Tapi tak bolehlah kita bagi jawapan macam ni. Sebabnya equation curve kita mesti hanya dalam sebutan X sahaja. Sekarang ni korang tengok ada C. Tak maulah C ni. Jadi apa yang kita kena buat? Kena gantilah. Gantilah point. Ni point dia kata true melalui point A ni negatif 1, 3. Gantilah. Negatif 1, 3. Ganti dalam this equation. Nanti dalam this equation tu kita gantikan 3 sama dengan, ni boleh potong kan. 1, 2, so dapat 2 darab negatif 1 kuasa 2 tolak 2 darab negatif 1. Cik kira. Cuba kira jap. Berapa dapat C? Tolong cik kira. Tolong cik kira dapat berapa? Kira dapat C tu dapat markah tau. Nak beritahunya. You kira, you substitute coordinates untuk kira C dapat 1 markah. Nak beritahunya ni. Cuba you kira. Negatif 1. Negatif 1. Dapat markah dah ni. Soalan ni, korang boleh dapat markah. Okey, sekejap. Sebelum kita beritahu markah dia. Kita selesaikan. Dah kalau kau dapat C negatif 1, kau tulislah balik. So, jawapan dia Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 2x tolak 1. Okey, ini markah dia tengok Markah dia akan jadi, okey, inilah, ini N1 lah ni. Full lah ni, ingat jawapan equation of curve mesti dalam sebutan X sahaja. So, dapat 1. Markah dia kat sini, inilah teacher harap you punya SPM tahun ni markah dia fleksibel sikit macam pemurah sikit lah sebab banyak formula telah dibuang. You doa-doa lah. Benda yang sama. Hopefully setiap apa you buat tu dapat markah. Kalau ikut SPM sebelum ni tak ada. Ada certain step tu je dapat markah. Tapi hopefully that dengan dia dah buang banyak formula, you kena ingat sendiri. Jadi dia pemurah sikit. First, boleh bagi 1 markah kat sini. Tulis ni je. Dapat markah. Sebab you tulis ni je, maksud you dah faham dah. Apa maksud nak cari equation of curve. Kemudian, integrate betul. Hak ni betul, hak ni betul. Dapat 1 markah. Lepas tu cari pula C, substitute dengan koordinat. Dapat 1 markah. Berapa markah dapat kat sini? Berapa markah dapat kat sini? 5.
4 markah. Sebenarnya integration janganlah takut. Memang senang nak dapat markah. Percayalah cakap teacher. Jadi besok kalau unit bahagian B tu kau tengok dulu. Korang nak jawab soalan system of equation ke? Ataupun nak pergi duk jawab soalan integration. System of equation biasalah. Mestilah ada yang ada dua kan. System of equation kita ada dua pattern. Kita ada yang 3 variables dan satu linear dan satu non-linear. Tak naklah cakap mana satu. Banyak benar dah pula aku cakap. Inilah antara dua ni lah. Soalannya 8 markah. Bukanlah dua-dua. Salah satu konsep sama ada yang ni atau ini 8 markah. Kalau rasa nak jawab ni, tengoklah balik nanti. Buatlah satu soalan. Soalan system of equation. Yang 3 variable tu. Malam ni ke petang ni buat sekejap. Okey, tengok boleh tak? Ingat balik tak? Okey, ingat. Tu buatlah satu soalan. Yang korang mesti ada lagi kan buku tok kelas korang hak form 4 tu. Buat lagi satu soalan yang mana ada linear dengan non-linear. Cukup lah tengok, refresh balik. Apa tu tanda? Apa tu? Ingat balik tak? Okey, dah. Lepas tu, kalau kata besok dah boleh confident jawab soalan macam ni, jawab. Kalau datang kau jawab je lah soalan integration. Ya? Ini konsep integration. Itu je integration kita kena tahu. Satu lagi of course lah nak apply integration tu kita cari area dengan volume. Ya? Tapi untuk esok tu memang tak ada lah. Untuk trial memang confirm akan ada lah cari area dengan volume pada graf tu. Okay. Ni untuk integration. Lepas tu PNC. PNC ni ingat bentuk dia. Dia tak adalah kita ingatkan dia orang macam tu je lah. PNC ingat bentuk dia macam mana nak cek permutation. Ya, permutation ni kita guna bila bilangan barang tu dengan bilangan tempat tu tak sama. Tempat ada 4, barang ada 3. Permutation bila masa nak guna bila melibatkan nombor, bila melibatkan abjad, ya. Benda-benda yang rigid lah, ya. Ada 4 buku. Contoh ada 4 nombor 1, 2, 3 tapi nak susun pada 3 tempat. So dia kena guna PNC. Guna permutation. 4P3. Ataupun ikut nombor dia. Lepas tu kena ingat jugalah yang apa nama ni, kita ada konsep secaman. Secaman tu identical. Contoh nama Suryati. Macam mana nak buat nama Suryati ni? Berapa kali boleh susun nama Suryati ni? Ingat lagi tak? Macam mana nak susun nama Suryati ni? Berapa kalau nak disusun secara baris? Cuba. Suryati ni kalau nak disusun secara baris, dia ada 2 kan cara disusun. You punya syllabus, satu line, satu circle. Cuba you buat sekejap. Nak susun nama Suryati ni line dengan circle. Sekejap. Ingat lagi tak? Siapa ingat macam mana nak susun nama apa? Yang identical punya konsep. Siapa ingat? Siapa nak beritahu teacher? Salah pun tak apa. Setakat mana you ingat lah. Kena bahagi dengan huruf yang sama. Okey, kena bagi huruf sama. Jadi kalau macam Suryati ni, kalau macam Suryati ni nak kira macam mana? Ada berapa huruf kat Suryati ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktorial lah kan? Okey, 7 faktorial huruf teacher, kalau nama teacher ni ada apa? Berapa huruf yang sama? 1, 1. Jadi nak kena jadi berapa? 2 faktorial. Bahagi dengan 2 faktorial. Ini identical punya konsep. Teacher rasa macam kalau you all punya SPM pun, ataupun you punya trial pun, you kena get ready dengan konsep-konsep yang ini, konsep yang barulah. Kita kan bila ajar cakap kan, okey, ini penambahan. Benda-benda yang ditambah itulah adalah, kau dah apa dia nak tambahkan. You kena alert lah. Alert dengan konsep-konsep baru ni. Of course itulah dia akan tanya. Kalau dia buat soalan sama je macam silibus lepas, ada tajuk yang sebenarnya memang tak nak, dia akan buat sama je soalan tu macam SPM sebelum ni. Tapi mana-mana topik yang baru ditambah konsep-konsep baru, itu kemungkinan akan ditanya. Okay? So you kena ingat. Ini kalau susun secara line. Jadi 7 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. Korang kira lah berapa? Okay. Tapi misal katalah nak susun pula nama Suryati ni dalam circle. Nak susun dalam circle, dia akan jadi macam mana? Tolak 1. Tolak 1. Jadi dia akan jadi macam mana? Apa yang tolak 1? Macam nak buat? Kat mana nak tolak 1? 7 tolak 1 ke? 7 tolak 1 ke? Betul ke? Tak ingat tu saya. Yelah Danisha. 7 tolak 1 lah. Habis memang dia lagi kau nak tolak 1? 7 tolak 1 per dengan berapa? Per dengan 2 faktorial. Jangan pula 2 faktorial tu kau tolak 1 pula. Cukuplah atas 7 tolak 1. Beza susunan dalam line dengan circle, tolak 1 je daripada circle. Kalau dalam line tu dia 8 faktorial, dekat circle dia tolak 1. Jadi 7. Kan? Tu konsep dia. Inilah cara dia. Tapi mainnya Suryati ni sebab I ada 1 je. Kan? Ada 1 je. Kalau lah nama teacher ni bukan Suryati, nama aku ni Nur Suryati. Ada R pun ada 2. Contoh. Kan? Jadi kat sini dia akan jadi berapa? Korang ni nak terangkan, korang ni bukannya ingat aku rasa. Yang lain ni senyap mendengar dia, ingat tak tidak. Tadi Suryati ada 7 kan? Tambah 3, maka dia akan jadi berapa Putri? Ada ke? Putri. Putri. Nak tanya Putri jap. Tak ada si Putri. Saleha? Ya, Cik. Berapa Nur Suryati ni sekarang? Nama I dah tukar ni. Nama ada Nur ni kat depan. Berapa jadi? 10. 10 faktorial. Susun dalam line. Okey, nak bagi berapa Mariam? Lama tak dengar suara Mariam. Mariam? Tidur ke apa si Mariam ni? Tak ada Mariam? Yeah. Berapa huruf yang sama ni Mariam? Kalau nama teacher dah jadi Nur Suryati ni. Bagi Bagi apa? Berapa yang sama? Huruf apa yang huruf berapa yang berulang? R dengan I. I dengan R. Jadi kalau I saja tadi you bahagi dengan 2 faktorial sebab dia ada 2 kan? Sekarang ni R pun berulang. Jadi nak kena tambah apa lagi? 2 faktorial juga. Nampak? Faham tak ni? Faham. Tak tahulah pula apa nama pula. Aku nak tulis 1 Nur Suryati pula ada line panjang sangat tu kan. A pula ada 2, kau tambah lagi 2 faktorial kat bawah tu. Macam itulah konsep dia. Misal kata Nur Suryati ni nak disusun dalam bentuk bulatan, korang tolak je lah. 10 tolak 1. Kat atas tu jadi 9 faktorial je. Yang you nak bawah tetap sama, tak berubah. Boleh faham? Itu konsep identical. Ya. Jadi kena alert bila cikgu ajar, cikgu cakap kata, ni yang baru ni, tahun ni baru masuk. Of course lah, dia akan logiknya, dia akan sentuh lah konsep-konsep baru tu nak uji pelajar. You memang jadi terpaksa menjadi baru je kajilah first batch untuk KSSM ni. Nak tengok sejauh mana pelajar boleh kuasai konsep baru yang diserapkan dalam silibus. Jadi tak nak kena alert dengan ni. Jadi setiap kali teacher sebut bila ajar ulang buat revision kena dengar betul-betul. Okey, ini konsep circle. Dalam PNC, 2 konsep baru yang diperkenalkan identical dengan susunan dalam bulatan. Okey. So ini contohlah teacher ni bagi kan. Okey, agak faham dah ni? Faham ke tidak ni?
identical ni dengan susunan secara baris, susunan dalam bulatan. Boleh? Boleh lah. Maisara boleh Maisara? Aku geram betul yang lain payah nak. Hadi boleh Dif? Senyap je serupa ada belian. Teacher, Ya. kalau dia minta macam nak apa tu, not together tu teacher? Oh, kalau nak together, contoh apa contoh nak ambil together ni, sebenarnya konsep together ni senang je. Kata kita ambil perkataan kelas. Dia nak berapa kali kita nak susun perkataan kelas ni dengan syarat K dengan I mesti duduk sebelah-sebelah. Okey, kita ada berapa tapak? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. K dengan I ni tak mahu berpisah, nak berkawan baik, tak nak berkawan dengan orang lain, nak duduk sebelah juga. Jadi kita anggapkanlah kat sini lah. Kita terus buat grup dia. Dah tak nak berpisah, nak duduk dengan saing dia juga, K dengan I. K dengan I ni tak payah tulis lah. Sebab dia boleh kat dalam ni, ya, dia nak duduk sebelah. Sama ada K kat depan, ya, sama ada K duduk dulu kat kursi ni, atau I duduk sini, ataupun boleh jadi si I ni duduk sini, K ni duduk sini. Macam gitu. Bermaksud di dalam grup yang teacher dot ni, dah ada berapa faktorial? 2 faktorial. Sebab K dengan ini boleh bertukar tempat. Berapa tempat dia ada? 2. Ingat? 2 tempat, 2 orang, 2 tempat, maka faktorial saja. Tak payah guna P. Sebab bilangan orang yang ada dengan bilangan kursi yang ada sama. Jadi kita guna konsep faktorial sahaja. Okay? Jadi di dalam grup ni, K dengan ini nak duduk sebelah-sebelah ni, 2 faktorial. Okay. Kemudian ada berapa lagi tempat kursi lain untuk L, A dengan S ni duduk? Ada 3. Ada berapa lagi huruf? Ada 3. Okey, betul. Patutnya you akan nampak macam 3 faktorial. Tetapi kena ingat, bukan 3 faktorial. K, I ni, ya, K dengan I ni, dia bukan semestinya dia duduk depan. Dia tak kata syarat duduk depan. Syaratnya dia mesti duduk sekali, sebelah-sebelah. Dia boleh jadi dia duduk kat sini. Ataupun tak maulah duduk kat sini. Contoh katakan duduk kat sini L, kat sini KI. Ini baru AS duduk. Boleh? Boleh jadi juga S kat depan, lepas tu L, lepas tu C, KI ni duduk sini. Lepas tu A kat belakang. Dia tak kisah duduk kat mana-mana, kat tengah-tengah antara L dengan A ke, dekat belakang sekali ke, asalkan duduk sekali. Faham konsep tu? Bermaksud sekarang kita bukan ada 3 tapak, tapi kita ada 4 tapak untuk dia 2 orang ni. Maka kita akan darab dengan 4 faktorial. Itu je konsep dia, Irfan. Faham tak? Boleh nampak? Kalau dia identical pula teacher? Kalau dia konsep identical, dia duduk grup, you kena darab dengan apa? Mana aku ajar itu? Dia kena darab dengan mana contoh? Ambil contoh sekejap. Dia kena bahagi. Bahagi dengan identical kita tu. Konsep identical ni macam ni. Kita per je dengan berapa kali kita huruf yang sama. Faham tak? Macam tadi teacher nama Suryati tu. Ada 2 kali huruf yang sama. Kau bahagilah dengan A ada 2 kali. Kau bahagilah 2 faktorial. Itu je konsep identical ni. Jangan risau. Kita bahagi dengan berapa huruf yang sama tu. Kalau macam Nur Suryati ada, R ada 2, I ada 2. Bahagi dengan, you dah buat semua ni, bahagilah pula dengan ni. Contoh macam tu kan? Boleh? Boleh tak? Okey, ni satu. Kebetulan you dah tanya macam ni, you kena ingat juga. Misal kata dia kata, syarat dia susunlah perkataan kelas ni dalam tempat, 5 tempat dengan syarat K dengan I tak boleh duduk sebelah. Dia mesti berasingan. Macam mana kita nak buat? Kalau kata K dengan I mesti berasingan. Tadi kita kata K kena duduk sekali. Kalau K dengan I ni mesti duduk asing. Tak nak bergaduh, berbalon ni tak mesti duduk. K dengan I ni tak nak duduk sebelah. Jenuh nak cari kalau K salah satu. Paling senang apa kita buat? Kita buatlah, kita anggap yang tidak ada syarat. Tak ada syarat apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 5 faktorial. 5 faktorial ni kalau tak ada syarat berterabur lah. Kau ikutlah mana duduk sekali ke tak sekali ke, sebelah ke tak kisah. Tolak
dengan kalau dia duduk sebelah. Dia duduk sebelah apa? Hak tadilah 2 faktorial darab 4 faktorial. Ini kalau dia duduk separated. Tak mau duduk sekali, berasingan. Jangan korang nak kira satu-satu. Jenuh nak kira satu-satu. So kita buat yang sebaliknya. Okay? Boleh? Boleh faham tak? Jadi kalau dia not together, maksud identiti bahagi je lah teacher. Macam biasa. Bahagi sahaja. Okay, faham. Okey, lagi apa lagi? Okey, tu je lah kan. Kalau combination tu samalah juga kan. Combination kena tengok. Kalau dia suruh pilih antara lelaki dengan perempuan, kita tengok bilangan lelaki tu ada berapa orang, ada 10. Jadi kalau dia nak dalam katakan perlawanan badminton, nak berlawan, nak 2 orang lelaki, 2 orang perempuan. Jadi kalau budak kelas yang dalam satu badminton ada 10 orang lelaki, maksudnya 10C2 lah. Dia akan darat dengan budak perempuan ada 8 orang, 8C2. Ini dan lah. Tapi kalau dia kata bilangan pelajar lelaki tu nak lebih, kita nak 4 orang saja pemain. Tapi dia nak lebih budak lelaki. Kan? Maksudnya dia akan jadi 10C3 darab dengan 8C1. Budak perempuan 1, budak lelaki 3. Kalau dia kata nak budak lelaki lebih daripada budak perempuan. Contohlah macam tu. Kalau dia kata nak sama, ambil dah 2-2. Okay? Ini contohlah yang ni ya. Tapi untuk PNC ni combination besok tak ada lah ni lah. Combination tak ada. So yang lain-lain you kena tengok lah. Okay. Apa lagi? Taburan kebarangkalian. Okay. Taburan kebarangkalian ni pun besok beritahu betul awal-awal ni binomial sahaja. Tak adanya normal. Tak payahlah consider graf normal tu. Ni betul awal lah ni. Binomial sahaja. Binomial ni mudah kan? Kalau nak cek binomial, apa dia kita kena pasti dekat soalan? Kelas? Apa dia nak kena pasti dekat soalan? P dengan Q. Ya, betul. Probability of success, probability yang berjaya, probability yang gagal. P berapa? Q berapa? Okey, dah tahu P and Q. Tengok soalan kata ada berapa orang, dia nak pilih berapa. Kena ingatlah perkataan at least, at most. Kan? Sekurang-kurangnya berapa. Kalau dia kata dia nak sekurang-kurangnya 3. Kalau dia kata at least 3, jadinya kita apa? X apa? Kalau at least 3. Dia akan greater than or less than? Greater than or equal to 3 lah. Jadi kita nak ambil berapa? Ni tulis ni boleh dapat markah ni. Jadi barulah expand dia berapa? P X sama dengan, contoh lebih besar sama 3, katalah dia sampai 5 kan? Ada 5 orang. X 5 tambah probability X sama dengan 4 tambah probability X sama dengan 3. Contoh kalau dia ada 5 orang kan? Buatlah macam ni. Jadi perkataan at least, at most kena ingat lah. Okay. So kalau macam ni, apa tu? Masuklah dalam formula. Apa formula dia? Kalau P X sama dengan 4, apa formula dia? N. Yang formula dia? 5C4. Betul ke? 5C4 probability P berapa? Power of? Apa? Power of 1 ke power of 4? Yang lagi tak? Power of 4 Q akan jadi power of 1. Power of 1. Lepas tu kira lah kan. P mesti dah boleh detect lah dalam soalan apa. Dah tahu P, confirm boleh tahu Q. Ya? Itu saja. Binomial sebenarnya lebih mudah lah. Binomial lebih mudah. Kena pasti P apa? Q apa? Tahu P. Dia tak bagi dua-dua. Dia akan bagi satu je. Jadi dah tak dapat detect P apa, mesti boleh tahu Q lah. Okay, cuma satu lagi kena ingat pasal at least, at most tu lah. Lepas tu, gunalah formula. Okay. Itu untuk probability distributions. Allah, dah pukul 5.30 teacher stop lah Okay, trigonometrics sebenarnya kita dah bagi tahu kan you all kan soalan macam mana yang kita nak tanya you all. Trigo yang combine dengan set kan kalau tengok teacher bagi tu. Jadi ingat macam mana nak tukar apa?
tukar. Kan kita ada contoh dia suruh cari apa yang you kena guna addition formula. Apa itu yang guna special angle. Ingat tak yang teacher masih dia kata buat tu? Special angle kita apa? 30, 45, 60 tak? Kan special angle kita 30, 45, 60. Jadi katakan teacher suruh cari cos 75 dalam sebutan cert contoh. Dalam cert. Kan konsep dia, maka macam mana nak cari 75? Jangan kau pergi cari tekan calculator pula tukar cert 25, tak boleh. 75 ni pecahkan dia jadi cos 30 tambahlah cos 45. Jadi gunalah special angle dan addition formula. Cos kalau tambah, ingat cos dia action sikit, dia tak mau ikut. Dia nak sekali je. Jadi akan jadi cos 30 cos 45 tolak sin 30 darab sin 45. Lepas tu kon selesaikanlah dalam bentuk ni cos 30 sama dengan berapa? 1/2 sek ke 1/2 ke? Kan? 3 per sek 2 ke? Lepas tu simplify lah. Macam mana lah. Lebih kurang macam tu lah ya. Ingatlah ni. Special angle ni. Ada teacher dah. Masa kita dah buat-buat hari tu. Kita ada bincang lah. Lebih kurang lah soalan macam ni. Tak adalah macam ni. Tapi lebih kurang lah konsepnya. Macam tu lah ya. Yang mana apply juga konsep sedikit. Konsep cert dalam tu. Sebabnya dia melibatkan special angle. Okay. Itu je. Dia keluarkan inferensi 3. 45 markah. Macam itu je. Graf-graf semua tak ada. Tak ada pun graf-graf tu. Okay. Lepas tu apa lagi? Apa bunyi apa tu? Aku dengar bunyi ngek-ngek bising. Ni kinematik tak ada yang kau study pula kinematik pula. Tak ada. Okay. Dah lah. Itu je lah. Okay. Kalau untuk lain macam function. Tengoklah sikit function. Absolute function ya. Absolute function. Ingat yang ada modulus tu. Lepas tu linear log macam biasalah. Soalan linear log yang standard tu biasa je. Bagi graf, cari unknown dan sebagainya. Lepas tu kalau coordinate geometry, konsep, ingatlah konsep macam mana nak cari equation ke, nak cari gradient macam tu lah. Lepas tu log, log kalau you perasan teacher tulis dekat group tu, dekat slide teacher tu, teacher bagi hint dah. Soalannya simplify dan solve kan. Simplify dan solve. Cuma macam ni lah, teacher nak pesan besok akan ada soalan yang hands tau. Soalan A selesai, bagi soalan A apa, lepas tu yang B dia tu hands. Jadi sebenarnya soalan macam tu memanglah agak bahaya. Maksudnya you kena betul dulu dekat A tu. Jawapan A tu akan guna untuk jawapan B. Kalau A tak dapat, tak boleh nak buat B. Sebenarnya macam tu lah. Tapi tak apalah, besok cubalah dulu kan. Jadi bila cakap pasal law, of course dah kena guna law dalam law tu. Power law, product law ataupun quotient law. Semua kena guna. Okay. Dan yang paling penting bila kita jawab soalan law, apa yang kita kena tengok? Mula-mula sekali. Apa yang kita kena tengok mula-mula sekali? Siapa nak jawab? Jazwani. Siapa? Ingat? Apa dia? Dina. Apa kalau kita jawab, dapat je equation log, apa mula-mula sekali yang kita kena tengok? Tengok base ni teacher. Tengok base ya. Putri, ingat Putri, tengok base. Kalau base tidak sama, maka tukarlah base dia supaya base dia sama. Okay, ingat tukar base. Kalau kita ada, kan, lain semua log 3, log 2, log 2. Tiba-tiba kat sini log X contoh log. Tukarlah. Jadilah kan dia. Log X ni contoh macam ni kan. Kau tukarlah jadi log 2 juga. Jadilah log 2, 5 bahagi log 2. Macam tu je. Ni dapatlah 1 markah. Senang je. Tukar base dia 1 markah. Boleh apply law lagi. Apply law pun akan dapat markah juga. Sama ada product law ke, quotient law ke, akan dapat markah juga. Okay. Itu markah kat situ. Lepas tu simplify lah. Bila kata simplify, simplify lah properly. Simplify ni untuk log, dia mesti dapat single log tau. You tahu kan maksud single log tu? Kalau dia ada tambah, tolak segala bagai, at the end mesti tinggal 1 je log. Macam gitu. 1 je log. Itulah simplify. Tak kira lah apa pun.
Dah simplify. So tengoklah soalan seterusnya. Kalau disuruh solve, so kena solve lah. Okay. Untuk log. And then untuk progressions, arithmetic. Progression bukan geometrik tapi arithmetic progressions. So tengok baliklah macam mana. Arithmetic kan mudah sikit kan. Cari D, cari Tn ke. Cari D, cari common difference ke. Cari Tn ke atau Sn. Lebih mudah lah compare dengan geometric progression. You nak kena cari sum to infinity ke apa ke. Teacher tak keluarkan GP, teacher keluarkan AP je. Okay. Lepas tu vektor pun yang simple-simple. Janganlah takut kan. Sian apa tu? Danisha dia minta ulang balik vektor. Tak sempat nak ulang balik vektor. So vektor pun yang mudah-mudah je. Tambah tolak vektor. Tengoklah dalam vektor apa kena tahu. Apa lagi you kena tahu? Penambahan penolakan vektor. Lepas tu distance untuk vektor tu macam nak cek magnitude dengan cari vektor unit. Itu je konsep vektor pun Teacher keluar yang mudah-mudah. Tak adalah keluar yang apa selari ke yang ada lambda semua, tak ada. Simple saja. Harap you boleh jawab. Lepas tu quadratic functions. Okay, quadratic function pun tak ada gerak-gerak. Very simple question yang hanya menggunakan konsep SOPO sahaja. Okay, SOPO. Ingat, kalau SOPO yang mana yang tukar tanda kalau kita keluarkan? SO ke PO? So tukar tanda. Kan kalau dekat equation dia negatif 2x, keluarkan dia akan dapat 2 saja. Ingat tu. PO sama. Kalau PO dekat equation tu negatif 10, keluarkan pun masih negatif 10. Okay, konsep SOPO sahaja. Okay, lepas tu apa lagi aku nak buat ni? Nak cakap belaka dah lah. Itu je lah. Study lah. Take notes lah teacher cakap tu. Jangan dengar je, tulis. Apa teacher cakap tu. Bagi hint dah tu. Nak bagi soalan tak boleh lah melampau lah. Kalau aku bagi soalan baik aku tak payah buat pre-trial kan. Bagi hint dah tu. Supaya kecil sikit skop tu. Tahu apa benda nak study. Tu pun teacher kata bagilah sikit. Tulislah apa benda kan nak tu. Kalau kata bagilah soalan revision. Bagi soalan revision hampir sama. Tak boleh macam gitu. Kalau trial mana ada. Teacher pun tak tahu soalan apa nak keluar. Nak bagi hint macam mana. Yang boleh kita buat soalan-soalan lepas saja kan. So ini pun sama. Teacher bagi hint je lah kat situ. Apa benda yang apa. Yang dekat soalan 12 soalan tu apa benda. Jadi boleh agak lah. Dekat section B pilih satu. So boleh agak lah. Jadi saya nasihatkan sekali lagi. Sesiapa yang rasa dia cukup masa untuk buat kedua-dua soalan pada section B tu, buatlah. Teacher tak kisah. Hantar je dua-dua. Teacher akan pilih yang mana markah yang terbaik. Mungkin you nak buat system of equation. You ada masa you nak buat juga integration. Tak ada masalah. Teacher akan pilih mana yang terbaik. Okay. Tapi make sure you sempat jawab dulu bahagian A tu. Jangan kau sibuk pula jawab soalan bahagian B. Soalan A tak habis jawab lagi. Sebab soalan bahagian A 3 kali nak kena upload. Okay. Pastikan jawapan you jelas, teratur, mudah untuk teacher lihat dan teacher tanda. Okay. So teacher rasa itu saja. Siapa yang ada printer malam ni tolonglah print you punya formula kan. At least besok you gunalah formula tu. Nak apa? Nak buat cek-cek formula apa kan. Kalau kau nak buka-buka buku tak sempat, teacher rasa lah. Kalau kau nak buka jenuh, kau nak menengok banyak benda sangat, nak buka buku tak sempat. Tengok formula cukup lah kan. Tengok formula. So cuba apa ni. Tengoklah soalan-soalan yang teacher sebut tadi. Dah bagi hint dah. Probability distribution segala bagai itulah. PNC semua tu adalah hint-hintnya kat situ. Okay. So apa-apa pun good luck untuk besok. Teacher haraplah bagi sesiapa yang teacher rasa sebelum ini exam yang especially yang dapat markah bawah 20, bawah 30, teacher harap sangatlah kali ini adalah peningkatan tak banyak pun sikit, tapi sikit-sikit tu cubalah meningkat semaksimum yang you boleh meningkat. Semaksimum yang you boleh meningkat. Sebabnya kalau nak harap inilah sebenarnya kalau you nak tahu inilah peperiksaan terakhir yang memberi peluang kepada you untuk you tambah memperbaiki markah admit you. Sebab apa teacher kata tak akhir apa? Sebab you ada 2 je lagi lepas ni. You ada 2 saja. You ada trial yang you ada SPM sebenar. Dan kedua-dua itu, ya Allah, teacher tak nak cakap lah. Teacher rasa you pun sebagai pelajar MSM, you pun dah tahu. Mungkin senior pernah cerita, abang kakak you pernah cerita. Kalau trial ni tak payah cakap lah soalan dia macam mana. Itu je, bukan nak menakutkan you. Tapi
nak kata you tak boleh score trial tu bukan kata je you takkan score trial, tidak. Itu bergantung pada usaha you juga. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Tetapi peperiksaan yang kenapa kita sebut ini adalah ujian terakhir untuk you membantu you meningkatkan balik you punya markah NMAT. Inilah dia. Pre-trial ni. Inilah. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Jadi cubalah buat sehabis baik. Terbaik yang you boleh buat semaksimum mungkin. Sebelum hantar besok, ingat teacher kata dah. Walaupun dia akan keluar kat situ 10.30, teacher hanya terima jawapan sehingga 10.45. Tak apa. Janganlah kau boleh lebih pula aku bagi 10.30, kau hantar pukul 11. Kan teacher potong markah. Sampai 10.45. Dengan teacher dah kurangkan markah, dengan teacher beri peluang, teacher beri keizinan untuk you start pukul 9.20, gunalah peluang itu sebaik mungkin. Dengan teacher dah memberi hint petang ini, apa yang teacher akan keluarkan, maka gunalah peluang ini sebaik mungkin untuk you score betul-betul berapa markah you boleh achieve untuk ADMAT ni. Okay, kali ni boleh teacher harap sangat. Okay. Dan satu lagi, janganlah pergi duk share-share jawapan dengan kawan. Korang pun tak tahu jawapan korang tu betul ke tidak kan. Kan straight mark sekarang, tak pasti jangan kongsi. Kau pun tak pasti nak bagi jawapan orang buat apa. Tak payah. Buat fokus kat you saja. Yang fokus kat you punya jawapan saja. Jangan sibuk-sibuk nak tengok, boleh tak share? Tak payah. Fokus dekat jawapan you. Ignore orang lain. Fokus pada jawapan you. You nak bagi jawapan yang terbaik untuk dapat markah yang terbaik besok. Okay? So itu sahaja daripada teacher. Good luck semua. Ya. Semoga semua dapat menjawab dengan baik. Dan mendapat keputusan yang baiklah untuk pergi trial ni insyaAllah. Okay. Itu sahaja kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Teacher. Ha. Berat